Sentimen perkauman di Amerika kembali memuncak di sebalik COVID-19. Keluaran dalam negara kasar Thailand menyusul. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Zani Yohyi dalam Berita Dunia. Protes membantah keganasan polis di Minnesota masuk hari ketiga dan menyaksikan sebuah balai polis dibakar perusuh sekitar jam 10 malam waktu tempatan. Tiada sebarang kecelakaan dilaporkan berikutan tindakan pantas anggota polis mengosongkan balai berkenaan. Selain balai polis, turut dibakar adalah premis perniagaan dan tapak pembinaan sekitar. Kes kecurian juga dilaporkan berlaku meluas apabila penjenayah mengambil kesempatan daripada kekecauan itu. Protes tersebut mengutuk tindak keras polis yang menyebabkan kematian seorang lelaki kulit hitam Isnin lalu. George Floyd, 46 tahun, dipercayai mati kerana tindakan keras polis yang menekan leher beliau selepas digari. Floyd ditahan atas dakwaan menggunakan duit palsu. Mangsa disyaki mati akibat sesak nafas kerana ditekan di leher selepas digari pihak polis. Video insiden itu disebar di media sosial yang membangkitkan kemarahan orang ramai. Mereka mula menganjurkan protes aman pada sebelah petang Isnin selepas video tersebut tersebar. Protes mula mendapat penyertaan lebih ramai penduduk hingga berlarutan ke hari ini. Keluarga mangsa menuntut pegawai dan 3 lagi anggota terlibat di dalam insiden kematian Floyd dipecat dan didakwa kerana membunuh. Bagi meredakan kemarahan, polis mengumumkan siasatan terperinci terhadap kematian Floyd dan meminta orang ramai tidak melakukan rusuhan. Menurut White House, kerajaan dan Presiden Donald Trump memandang serius insiden tersebut dan mahu pihak pendakwaan memberi keutamaan kepada penyelesaian kes. Insiden menimpa George Floyd di Minnesota turut mencetuskan protes di Louisville, Kentucky bagi menuntut keadilan terhadap kematian Breonna Taylor yang ditembak mati polis bandaraya berkenaan bulan Mac lalu. Taylor, seorang wanita Afrika Amerika, tembak mati ketika memasuki kediamannya pada 13 Mac. 3 anggota polis melepaskan 8 tembakan ke arah pekerja teknikal perubatan itu. Kejadian menimpa Floyd mencetuskan semula kemarahan orang ramai yang bersimpati dengan Taylor. Bagaimanapun, protes dicemari insiden tembakan yang mencederakan sekurang-kurangnya 7 orang peserta bantahan. Polis menafikan pihaknya melepaskan tembakan tersebut dan memberi jaminan siasatan akan dibuat bagi mengenal pasti penyerang bertanggungjawab. Selain itu, beberapa tangkapan turut dilakukan selepas peserta protes enggan bersurai. Di New York, polis menahan 40 orang yang menyertai bantahan mengutuk kekerasan pihak polis. Kematian lelaki kulit hitam George Floyd mengingatkan penduduk New York terhadap insiden kematian Eric Garner pada 17 Julai 2014. Garner meninggal dunia apabila polis yang menahan beliau kerana disyaki menjual rokok seluruh mencekik tahanan hingga lemas dan disahkan meninggal dunia sejam kemudian. Majlis Pembangunan Ekonomi dan Sosial Negara NESDC Thailand menganggarkan kira-kira 8.4 juta pekerja di negara itu berkemungkinan kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Keluaran dalam negara kasar KDNK Thailand menyusut 1.8% pada suku pertama 2020 berbanding tempoh sama 2019 setelah pandemik COVID-19 menjejaskan sektor pelancongan dan mengurangkan aktiviti perniagaan. Thailand, negara pertama di luar China yang melaporkan kes COVID-19, menutup tempat awam utama termasuk pusat beli belah, pusat hiburan dan venue sukan di seluruh negara mulai 26 Mac. Terbaru, Thailand akan melonggarkan sekatan yang dikenakan dengan membuka semula lebih banyak perniagaan dan memendekkan tempoh perintah berkurung di bawah fasa ketiga bermula Isnin ini. $15,000 pekerja syarikat automobil terkemuka Perancis Renault kehilangan pekerjaan melibatkan semua cawangan di seluruh dunia juga kesan pandemik COVID-19. Tindakan itu diambil sebagai langkah penjimatan operasi sebanyak 2 bilion euro. Menerusi tindakan itu, 4,600 operasi utama Renault membabitkan sektor pembuatan ditutup secara berperingkat.
Pihak syarikat tanpa rasa bersalah menyatakan langkah itu diambil bagi memasuki pembuatan kereta elektrik dengan lebih serius bagi pasaran akan datang. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Clotilde Delbos, 4 buah kilang Renault di Perancis akan ditutup. Bagaimanapun, syarikat itu telah merangka pelan pelaburan besar-besaran di Maghribi dan Romania dengan kerjasama Rusia. Tahun lepas, Renault mencatatkan kerugian 141 juta euro, nilai yang tertinggi dalam tempoh 10 tahun dan menunggu kelulusan pinjaman sebanyak 5 bilion euro daripada kerajaan Perancis yang mempunyai 15% pegangan saham Renault. Sementara itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menyuruh supaya negara membangun yang tidak berupaya untuk melabur diberi bantuan keuangan untuk pulih daripada impak pandemik COVID-19. Unless we act now, the COVID-19 pandemic will cause unimaginable devastation and suffering around the world. Hunger and famine of historic proportions, 60 million more people pushed into extreme poverty, up to half the global workforce, 1.6 billion people without livelihoods, a loss of $8.5 trillion in global output, the sharpest contraction since the Great Depression of the 30s. We must avoid it. The pandemic has demonstrated our fragility. Despite all the technological and scientific advances of recent decades, we are in an unprecedented human crisis because of a microscopic virus. We need to respond with unity and solidarity. Banyak negara membangun dan sedang membangun kini berdepan beban hutang yang besar dan memberi kesan kepada penduduknya. Jika tidak ditangani menerusi solidariti komuniti antarabangsa, dunia akan menyaksikan kegawatan ekonomi menyeluruh paling buruk. Dalam perkembangan sama, Presiden Kumpulan Bank Dunia David Malpass berkata pihaknya sedang merangka program berbeza mengikut keperluan ekonomi negara yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Menurut Malpass, ada negara yang terjejas tetapi masih mempunyai kekuatan keuangan untuk membantu rakyatnya melalui program bantuan langsung. Dan ada juga negara yang mendapat penurunan pendapatan dari segi kutipan cukai disebabkan pemberhentian aktiviti ekonomi. Bagi kategori ini, kebanyakan peminjam telah memberikan moratorium untuk mengurangkan beban keuangan negara terlibat. Situasi berbeza dihadapi setiap negara menyebabkan Bank Dunia merangka polisi berbeza mengikut kesesuaian ekonomi sesebuah negara. Namun paling utama menurut Bank Dunia adalah mengelak rakyat menjadi miskin dan kehilangan pekerjaan. Pakistan menyatakan lebih 900 kanak-kanak di bawah umur 10 tahun menjadi mangsa COVID-19, terutama di wilayah Sindh yang mempunyai jumlah tertinggi jangkitan. Berkaitan itu, perintah berkurung fasa kedua bakal dilaksanakan. Situasi itu membimbangkan Perdana Menteri Imran Khan kerana penularan berlaku di kawasan Setinggan. Menurut pihak berkuasa kesihatan, kemungkinan kanak-kanak yang dijangkiti daripada ibu bapa mereka yang keluar bekerja ditambah pula dengan keadaan kawasan Setinggan yang kurang bersih. Di wilayah Sindh mencatat 25,309 kes jangkitan setakat ini dan keseluruhan jumlah di Pakistan cecah 64,000 kes dengan 1,317 kematian. Pakistan antara negara yang tidak melaksanakan perintah berkurung kerana khawatir menjejaskan ekonomi dan hanya melakukan pengawalan rutin seperti pemakaian pelitup muka dan penjarakan sosial. Datuk Bandar Kitakyushu Kenji Kitahashi memberi amaran kemungkinan berlaku gelombang kedua penularan COVID-19 di Jepun selepas sebuah hospital Tokyo melaporkan 9 kes baru semalam. Kewujudan kluster baru itu dikesan beberapa hari selepas kerajaan menarik balik perintah darurat pencegahan COVID-19. Bagi mencegah penularan berkaitan kluster baru, pasukan khas telah dihantar ke barat daya Kitakyushu bagi tindakan pencegahan. Peningkatan kes turut dikesan di Fukuoka selepas tidak berlaku sebarang jangkitan baru dalam tempoh 3 minggu. Pihak pentadbiran Tokyo pula melaporkan 15 kes baru semalam yang kali pertama berlaku dalam tempoh beberapa minggu lalu. Berikutan itu, Datuk Bandar Kitakyushu mengingatkan penduduk supaya terus melaksanakan langkah pencegahan memandangkan situasi terkini memberi petunjuk akan berlakunya penularan gelombang kedua.
Mexico mencatatkan lebih 3,000 kes baharu positif COVID-19 dengan 447 daripadanya melibatkan kematian di dalam tempoh 24 jam lalu. Statistik itu menjadikan jumlah keseluruhan setakat ini mencecah 81,400 kes dan 9,044 kematian. Peningkatan itu didakwa mempunyai kaitan dengan keputusan kerajaan melonggarkan sekatan terhadap sektor ekonomi secara berperingkat bermula Isnin. Mexico sebelum ini mengenakan perintah berkurung seluruh negara bermula 16 April sehingga 30 Mei, namun ia tidak berjaya membendung penularan COVID-19. Jumlah kes berkaitan COVID-19 yang tinggi di Mexico menarik perhatian media antarabangsa yang mempertikaikan angka sebenar kematian disebabkan COVID-19 di Mexico. Media mengandaikan jumlah kematian sebenar lebih tinggi berbanding angka rasmi dikeluarkan kerajaan. Penyelidik bebas mendedahkan data jauh lebih tinggi berbanding angka rasmi kerana di Mexico City saja, tempoh 5 bulan pertama tahun ini merekodkan 8,072 kes. Agensi Kesihatan Mexico bagaimanapun melaporkan 1,655 kematian berlaku di ibu negara Mexico itu. Perbezaan itu dikatakan berlaku kerana ujian saringan yang dibuat tidak menyeluruh dalam kalangan penduduk. Dalam perkembangan berkaitan, jumlah kematian tinggi di Mexico menyebabkan majoriti tanah perkuburan menyediakan kubur lebih awal sebagai persediaan menerima mayat pesakit. Di tanah perkuburan Acapulco, misalnya, menyediakan sekurang-kurangnya 300 kubur setiap hari untuk kes berkaitan COVID-19. Masih mengenai COVID-19 di Mexico, sebuah syarikat mencipta keranda bebas risiko penularan COVID-19 bagi membolehkan proses pengebumian dibuat. Kerajaan sebelum ini mengarahkan pembakaran mayat pesakit COVID-19 berbanding pengebumian bagi mengelak penularan pandemik. Arahan itu memberi kesan pada jualan keranda di Mexico walaupun masih ada ahli keluarga tidak mematuhi arahan kerajaan. Bagi membantu peningkatan semula jualan keranda, Coffin Cough dibuat kedap udara sepenuhnya dan diperbuat daripada besi di sebuah kilang di Los Reyes de La Paz. Syarikat memberi jaminan ia bebas daripada risiko penyebaran pandemik. Selain itu, keranda tersebut memudahkan pengurusan mayat di hospital. Manakala di Peru, penduduk yang tinggal di kawasan yang kurang kemudahan infrastruktur yang baik mengalami masalah bekalan air di sebalik kebimbangan jangkitan pandemik COVID-19. Penduduk mendakwa sedikit air untuk mencuci tangan sekalipun tidak ada dan terpaksa menunggu lori yang bawa bekalan air secara berjadual. Malah ada pula yang mendakwa lori air tidak datang ke kawasan perumahan mereka dan menyebabkan mereka terpaksa melakukan penjimatan air yang hanya mencukupi untuk keperluan minuman dan memasak. Ada juga penduduk menyatakan lori yang bawa bekalan air hanya datang antara 3 hingga 4 minggu sekali dan situasi itu menyebabkan penduduk terpaksa membeli tong simpanan yang lebih besar untuk kegunaan isi rumah yang ramai. Peru kini mencatat 141,779 kes COVID-19 setakat ini dengan 4,099 kematian. Indonesia mencatat 25,216 kes jangkitan COVID-19 dan jumlah kematian mencecah 1,520 setakat ini. Dengan peningkatan tersebut, pihak berkuasa giat melaksanakan pelbagai hukuman yang menarik bagi mengajak orang ramai yang ingkar dalam langkah penjagaan keselamatan kesihatan. Di Bengkulu, Kepulauan Sumatera, pihak berkuasa mengenakan hukuman yang menarik kepada penduduk yang tidak memakai pelitup muka. Pesalah akan disuruh bergambar dengan paparan kad yang tertulis, "Kalau keluar rumah, saya selalu pakai masker." Kemudian pihak polis akan memuat naik gambar tersebut di media sosial. Meskipun hukuman dilakukan seakan tampak ringan, namun ia bertujuan mengajar individu agar tidak menjadi bahan tular kerana kesalahan kecil seperti itu lagi. Lah saya tidak tahu, kalau di darat saya tahu urusannya, cuma kalau di tengah laut saya tidak tahu urusannya. Karena tidak ada perintah di tengah laut itu lagi jaring harus pakai masker kan? Itulah kita perintahkan kapal perang. Ya. Kalau ada perintahnya di tengah laut saya pakai. Jadi kalau di darat pakai masker bang ya? Nah kalau di darat kita pakai.
Anggota polis dan tentera yang bertugas mengesan orang awam yang gagal mematuhi pemakaian pelitup muka giat melakukan pemeriksaan di sekitar kawasan tumpuan seperti di pasar dan di jalanan demi memastikan rantaian COVID-19 di Indonesia dapat diputuskan. Kosovo bakal tubuh kerajaan baru tanpa proses pilihan raya. Nantikan laporannya selepas ini. Hari Raya, hari yang paling saya nantikan. Semua orang sedun-dun pakai baju berwarna-warni. Ada kuih beraneka macam, ada saudara macam ragam. Setiap tahun, ada je benda baru berlaku. Tapi, Aidilfitri tetap memberikan keriangan bila kita dikelilingi dengan orang tersayang. Sama Hari Raya Aidilfitri. Bertemu kembali. Mahkamah Tinggi Kosovo meluluskan penubuhan kerajaan baru tanpa perlu melalui proses pilihan raya. Kosovo berdepan masalah politik dalaman selepas Perdana Menteri Albin Kurti meletak jawatan Mac lalu. Semalam, ribuan penyokong Presiden Hashim Thaci berkumpul mengikut prosedur penjarakan sosial mendesak Mahkamah Agung Kosovo melantik Hashim sebagai Perdana Menteri baru negara itu. Penyokong Presiden Hashim Thaci juga yakin pemimpin itu mampu mengaktifkan kembali ekonomi Kosovo, terutama menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat. Pada 25 Mac lalu, Perdana Menteri Albin Kurti daripada Parti Gerakan Vetevendosja didesak meletak jawatan selepas tidak bersetuju dengan sekutu politiknya Parti Liga Demokrasi Kosovo dalam beberapa isu dalaman negara itu. Antaranya, kegagalan mengawal penularan COVID-19 dan menangguhkan tarif import barangan buatan Serbia. Parti Pembangkang Utama Burundi akan mencabar keputusan pilihan raya Presiden ke Mahkamah Keadilan Afrika Timur di Tanzania jika keputusan Mahkamah Perlembagaan Burundi menyebelahi parti pemerintah. Pembangkang Burundi mendakwa berlaku penipuan dan penyelewengan sepanjang proses demokratik itu yang menyaksikan kemenangan Evariste Ndayishimiye. Ndayishimiye mewakili Majlis Kebangsaan Mempertahankan Demokrasi, Kuasa Mempertahankan Demokrasi, mendapat lebih 68% undi mengalahkan calon pembangkang Agathon Rwasa daripada Majlis Kebebasan Kebangsaan CNL memperoleh 24.19% undi. Antara bukti dikemukakan kepada Mahkamah Perlembagaan Burundi adalah penipuan peti undi dan penggunaan senarai pengundi yang telah meninggal dunia. Salah laku lain yang dilaporkan berlaku adalah ancaman kepada pengundi, terutama penyokong pembangkang, dan pelarian dibenarkan mengundi. Mahkamah itu akan mengumumkan keputusan pada 5 Jun ini. Jika permohonan pembangkang ditolak, Ndayishimiye akan mengangkat sumpah jawatan pada Ogos ini menggantikan Presiden Pierre Nkurunziza. Beralih ke Sweden. Cabaran perubahan iklim yang berlaku di seluruh dunia turut menjejaskan pendapatan penggembala rusa berikutan kematian haiwan ternakan itu. Di Sweden, menggembala rusa menjadi antara pekerjaan penting di negara itu. Daging rusa merupakan sumber protein utama penduduk negara Skandinavia ini. Bagaimanapun, perubahan iklim dunia turut menjejaskan sektor peternakan rusa liar berikutan haiwan tersebut diternak secara bebas berkeliaran di hutan dan bukan di dalam kandang. Berikutan itu, haiwan tersebut dikesan mengalami masalah untuk mencari makanan kerana salji tebal dan musim sejuk yang tidak menentu. Keadaan itu menyebabkan lumut yang menjadi makanan utama rusa sukar tumbuh dan penggembala akan menggunakan drone untuk menjejaki haiwan tersebut bagi memberi makanan. Apabila lokasi rusa gagal dikesan, kebanyakan penggembala mengalami kerugian berikutan kematian haiwan itu. Saudara, meskipun penanganan virus COVID-19 menjadikan Perancis sebagai negara ke-7 tertinggi di dunia, jumlah jangkitan pandemik tersebut, ia tidak menjadi masalah kepada sebuah zoo di sana untuk memperkenalkan 2 ekor anak beruang yang baru dilahirkan kepada umum.
Dakota dan Carolina yang dilahirkan 1 Februari lalu menjadi tarikan terbaru di Zoo Saint-Croix di Moselle, kira-kira 4 jam perjalanan dari ibu kota Paris. 2 ekor anak beruang yang kini berusia 4 bulan masih menyusu dan sedang cuba memakan pelbagai jenis buah-buahan, sayur-sayuran dan madu yang disediakan. Dakota dan Carolina dilahirkan oleh beruang betina berusia 4 tahun bernama Willow. Bagaimanapun, menurut pengurus zoo, Jean Verma, kedua-dua anak beruang ini akan dipisahkan setelah mampu berdikari dan bakal dipindahkan ke zoo yang lain. Pusat Perlindungan Haiwan Saint-Croix yang beroperasi pada 1980 menempatkan lebih 1,000 spesies haiwan di kawasan seluas 120 hektar. Amalkan norma baharu dalam perniagaan dan kehidupan. Mengamalkan langkah-langkah kesihatan seperti penjarakan sosial serta memakai pelitup muka. Menggalakkan amalan kebersihan yang tinggi seperti menyediakan kemudahan sabun basuh tangan dan hand sanitizer untuk pekerja dan pelanggan serta memastikan pembersihan premis dibuat pada kadar yang kerap dan konsisten. Mengamalkan amalan-amalan pencegahan jangkitan seperti mewujudkan protokol pemantauan penyakit dan pencegahan, membuat pemeriksaan kepada semua pekerja setiap hari, menggunakan peralatan pelindungan diri atau PPE yang sesuai serta melaporkan kepada Jabatan Kesihatan jika terdapat maklumat jangkitan COVID-19. Mengelakkan sebarang bentuk perhimpunan seperti aktiviti sosial melibatkan panggung wayang dan kelab malam, aktiviti sukan berpasukan atau melibatkan sentuhan dan majlis kenduri atau rumah terbuka. Mari bersama kita cegah COVID-19. Jawatankuasa Penganjur Olimpik Antarabangsa IOC mengadakan beberapa siri perbincangan berhubung kesan pandemik COVID-19 kepada temasya sukan tersebut. Perbincangan diadakan bersama 100 ahli IOC dalam 3 sesi berbeza berdasarkan zon waktu masing-masing. Menurut Presiden IOC, Thomas Bach, sesi itu diadakan bagi mendengar pendapat mereka. Ia juga sebagai persiapan untuk mesyuarat lembaga eksekutif IOC yang bakal berlangsung 10 Jun nanti. Bach mahu mendengar pendapat, idea dan pengalaman negara anggota susulan pandemik yang menyaksikan temasya sukan terbesar dunia itu dianjakkan ke tahun hadapan. Kali terakhir Bach mengadakan sesi pertemuan dengan negara anggota ialah pada 24 Mac lalu ketika beliau mengumumkan penangguhan Sukan Olimpik Tokyo 2020. Perkembangan MotoGP. Persekutuan Permotoran Antarabangsa FIM, promotor Dorna Sports dan Persatuan Pasukan Perlombaan Antarabangsa IRTA mengumumkan pembatalan 2 lagi Grand Prix iaitu di Britain dan Australia. Ini susulan wabak COVID-19 yang masih menular serta perubahan melibatkan kalender MotoGP pada tahun ini. MotoGP British dijadualkan berlangsung dari 28 hingga 30 Ogos di litar Silverstone. Buat pertama kali sejak penganjurannya pada tahun 1977, MotoGP tidak akan berlangsung di Kepulauan British. Pembatalan kejuaraan MotoGP British diikuti dengan pembatalan Talent Cup British pada tarikh yang sama. Manakala MotoGP Australia pula dijadualkan berlangsung pada 23 hingga 25 Oktober di litar Phillip Island. Phillip Island julung kali menganjurkan MotoGP pada tahun 1989 dan sejak tahun 1997 menjadi satu-satunya litar penganjuran MotoGP di Australia. Liga Perdana Inggeris EPL. Klub-klub EPL bersetuju untuk memulakan semula musim 2019-2020 17 Jun ini. Bagi memastikan keselamatan pemain dan pihak terlibat tidak terjejas pandemik, protokol kesihatan ketat akan diamalkan. EPL dalam satu kenyataan memaklumkan perlawanan antara Aston Villa dengan Sheffield United dan Manchester City dengan Arsenal akan berlangsung pada hari pertama penyambungan semula saingan Liga. Ia diikuti pusingan penuh perlawanan yang akan disambung 19 Jun. Ekoran pandemik COVID-19, semua perlawanan berlangsung tanpa kehadiran penonton.
Pemegang taruh EPL juga meluluskan agar semua baki 92 perlawanan disiarkan secara langsung di seluruh Britain. Ketua Pegawai Eksekutif EPL, Richard Masters, bagaimanapun memberi ingatan agar protokol kesihatan dipatuhi. Kali terakhir aksi Liga berlangsung ialah pada 9 Mac lalu yang menyaksikan Leicester menang 4-0 ke atas Aston Villa. Klub Real Madrid dan Manchester United kekal sebagai dua klub paling kaya di Eropah tahun ini menurut laporan yang dikeluarkan KPMG. Gergasi La Liga Real mendahului senarai dengan nilai 15.82 bilion ringgit, diikuti United 15.22 bilion ringgit, Barcelona dan Bayern Munich di tangga ketiga dan keempat. Laporan KPMG menyebut nilai komersial EV Los Blancos meningkat sebanyak 8% berbanding tahun lepas dengan peningkatan nilai komersial sebanyak 41% sejak 2016. Red Devils pula sebenarnya mengalami penyusutan 2% ke atas nilai mereka selain didedahkan mengumpul hutang yang tinggi. Jumlah hutang United melonjak sebanyak 683 juta ringgit menjadikan keseluruhan 2.3 bilion ringgit. Selain itu, Barcelona berjaya memintas Bayern sebelum ini berdasarkan nilai keuntungan, populariti, potensi sukan, hak siaran TV dan pemilikan stadium. England berjaya mendominasi dengan 9 klub dan 6 daripadanya tersenarai 10 klub teratas di Eropah. Liverpool berjaya memintas Manchester City dan Chelsea untuk muncul klub kedua terkaya di England dan kelima di Eropah. Buat pertama kali sejak kajian dijalankan pada tahun 2016, tidak ada pasukan dari Itali yang menghuni senarai 10 klub paling bernilai dengan juara Serie A Juventus jatuh ke tangga ke-11. Saudara, seorang lelaki di India menggunakan botol plastik untuk mencipta taman menghiasi dinding bangunan di Amritsar, utara India. Rohit Mehra dan keluarganya menumpukan sepenuh usaha menyumbang pada pengindahan bandar dan memanfaatkan botol plastik yang terbuang. Visual itu menutup berita dunia malam ini. Teruskan pematuhan PKP bersyarat dan kekal di rumah. Saya Zaini Yohyi. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Satu lagi kluster baharu COVID-19 dikenal pasti. PBT berhak tutup kawasan rekreasi dan taman awam. Semuanya dan banyak lagi di Berita Tengah Malam.